barang pertukaran dari Selangor maupun Perlis. Rizal, ini peluang yang terbaik. Azman Adnan. Sekali lagi barisan pertahanan yang menyalahkan antara satu sama lain. Belum pun mencecah 30 saat. Hampir Azman boleh menjadi penjaring terpantas dalam sejarah Dunhill Liga Malaysia. Tapi rembatannya terus ke arah Virat Run. Kalau jaringan itu dapat dilakukan, maka bertambah beratlah tugas Selangor Darul Ehsan. Tugas pasukan Perlis sebenarnya. Legalah pasukan Selangor. Tapi Badrul, Azlan balik pada Badrul, mendakwa bola terkena tangan. Satu lambungan yang dilakukan, tidak ada pemain di bahagian far post. Bertukar-tukar hantaran, bertukar-tukar serangan ketika ini. Anwar Jusoh disentuh oleh Hadi Tahir. Syukrin. Tackle berani yang dilakukan oleh Syaril Arsyad. Alexander Freeman. Pelanggaran. Permainan diteruskan. Anwar muntah dari tangkapan Hadi. Back kiri yang bertindak selaku pemain sayap. Azman mencari Nazab Hizan. Rizal pada posisi offside. Main ini mengalami 8 jahitan selepas berlaga dengan Khairul Zainal di Seremban. Ada perlawanan yang dilangsungkan 2 November lalu. Dan diteruskan oleh pengadil berpengalaman Nazri Abdullah yang tidak mahu mengganggu kerancakan ketika ini. Hopkins jelas agak sukar untuk pintu gol Selangor diatasi dengan kehadiran Jeff Hopkins dan juga Zainal Abidin Hassan, dua pemain berpengalaman yang menggabung tenaga. Alexander Freeman, dorongan, terjatuh pula Azlan. Stephen Cashy. 2 musim yang lalu penyokong Perlis disajikan dengan permainan negara Kamerun yang dibawa oleh Adebisi Agung Sanya dan juga Emil Bobo. Tapi sekarang Alexander Freeman dan juga Stephen Cashy, 2 pemain berpengalaman pula, yang cuba menaikkan nama Perlis di kalangan pasukan. Bola sudah pun keluar lagi. 45 minit yang rasanya perlu dipanjangkan oleh pasukan Perlis, kerana mereka sekarang ini berhabis-habisan. Sambil kita dapat melihat percubaan Anwar ditepis oleh Hadi Tahir. Tackle bersih dari Jeff Hopkins, pemain yang berusia 29 tahun, dilaporkan mengalami kekejangan otot. Juga tackle bersih dari Anwar Jusoh. Cashy menggerakkan barisan hadapan. Tommy untuk Syukrin. Tidak ada pemain yang meluru untuk menyambut hantaran dari Syukrin Saad.
Azlan. Tengah padang ialah Anwar. Bola dapat ditolak keluar dari kawasan bahaya. Bilakah Perlis dan Abdul Rahman Ibrahim mahu menurunkan super sub mereka? Sobri Johar dan juga Yusri Cik lah dua pemain yang memusnahkan impian Perak. Freeman, Norakovic membuat clearance. Suhairi. Seberang sana ialah Anwar Yusof. Bukan Anwar tetapi Zulfakri Asyari sebenarnya. Lemparan ke dalam kepada Perlis. Tinagaran. Semua pemain kecuali Virat Run sekarang ini menumpukan perhatian dalam kawasan Selangor. Apa pula yang berlaku? Tinagaran diberikan kad kuning. Rizal mengalami kecederaan. Nazab Hizan sebenarnya. Rempuhan yang agak lambat dilakukan oleh ketua pasukan Perlis ini. Olah beliau juga perlu berhati-hati kerana Abdul Rahman Ibrahim menyatakan bahawa amat lega kerana selepas mendapat pengesahan dari FAM bahawa Tinagaran boleh diturunkan, terus mengakui bahawa barisan pertahanan Perlis kembali mantap. Aizal Lamin, larian yang bijak. Tinagaran memintas. Dan kali ini giliran Aizal pula dipersalahkan. Hampir 8 minit separuh masa yang kedua. Ada lebih kurang 37 minit lagi. Kem Selangor menghitung waktu agar berlalu dengan deras. Sebaliknya pula untuk Perlis mengharapkan permainan ini akan terus ditambah. Sedikit kesilapan dari pemain-pemain pasukan Perlis. Badrul terpaksa bekerja keras. Azlan Ahmad. Anwar Yusof lambat untuk bertindak, lambat untuk melepaskan percubaan. Sekali lagi saya terkeliru, itu bukannya Anwar tetapi Zulfakri Asyari sebenarnya. Pergerakan dari Rizal Hassan melambungkan bola tinggi kepada Azman. 1 lawan 1 dengan Suhairi. Aizal Lamin. Ini dia Anwar Yusof. Kashi. Alexander Freeman. Apakah perlu beliau turun semula ke bahagian midfield? Lihat sajalah, begitu komited permainan yang ditunjukkan oleh Suhairi yang perlu dicontohi oleh rakan-rakan yang lain. Steve Wicks mengadu ada pemain yang mengalami kecederaan. Apakah Jeff Hopkins ataupun Nazab Hizan?
Rizal Hassan pantas melarikan bola di seberang padang sana sebelum disentuh keluar oleh Anwar Jusoh. Syaril Arsyad dirampas oleh Nazab Hizan tadi. Rizal Hassan, Asmawi Bakiri, hantaran pendek dari pasukan Selangor. Possession football dari mereka. Badrul, jelas ketara beberapa pemain sudah merasai keletihan. Tommy mengharapkan Azlan akan membaca pergerakannya. Fakri Asyari, Badrul, di sebelah kanan ialah Azlan. Stephen Kashi menunggu di tengah. Tommy Chetnon kembali kepada Stephen Kashi, peluang untuk Perlis. Freeman di seberang sana meninggalkan posisi tengah. Stephen Kashi terus ke arah kepala Zainal Abidin Hassan. Aizal Lamin merasai tekanan, membuat clearance yang agak liar. Yang tinggi dari Alexander Freeman. Azlan sedikit. Bola masih lagi dalam kawalan pasukan Perlis. Anwar dapat juga memperdayakan Mehmet Durakovic sebelum melepaskan rembatan. Peluang Perlis melangkah ke perlawanan akhir. Ada tinggal lebih kurang 31 minit lagi. Ketinggalan. 2 gol yang dilepaskan di Stadium Shah Alam jelas berat untuk dipikul. Yang berada di kemarau gol yang dirasa oleh Azman selepas menjaringkan gol pada 4 perlawanan pertama. Inilah pemain yang saya sebutkan kepada Syaril Arsyad. Wiratron berjaya menyelamatkan keadaan. Sempat juga beliau menepis. Syaril melakukan placing. Ada sedikit masakan dari Perlis. Sebaliknya Selangor pula gairah menguasai permainan. Freeman tidak offside. Pergerakan Alexander Freeman. Lompatan melewati pintu gol. Pertukaran
pertama perlawanan kepada pasukan Selangor. Namun kita lihat sekali lagi percubaan dari Alexander Freeman selepas beliau sendiri yang menggerakkan dan juga mencari peluang untuk dirinya. Melewati pintu gol. Sambil itu Christopher Kiomia dibawa masuk oleh Steve Wicks. Beliau tidak cergas sepenuhnya, mengalami sedikit kelenguhan di bahagian tengkuk dan juga demamnya belum kebah, tetapi mahu meneruskan permainan. Dan inilah sentuhan pertama dari Chris Kiomia. Coba mengatasi pemain Perlis. Nazab Hizan dibawa keluar. Tempat Nazab Hizan kini dipikul oleh Shalin Arsyad sepenuhnya. Rezal Hasan juga turun ke bawah sedikit membantu Syahril Mehmet Rakovic. Dan juga lain-lain pemain Selangor. Freeman. Badro sudah dapat dibaca oleh Aizal Lamin. Ashraf Hanafiah. Pasukan Perlis juga sudah pun membuat pertukaran. Syukrin Saad dibawa keluar tadi. Dan yang masuk ialah Saiful Bahari Syahrum, pemain berjersey nombor 19. Yang jarang-jarang sekali diturunkan oleh Abdul Rahman Ibrahim. Pemain dari skuad Piala Presiden. Fakri Asyari. Sambungan tinggi dalam kotak penalti. Freeman. Sebelah kiri pintu gol. Offside. Segala-galanya sudah dilakukan oleh Alexander Freeman. Yusri Ceklah masuk menggantikan Zulfakri Asyari. Dua pertukaran sudah dilakukan oleh pasukan Perlis. Inilah pemain yang menjadi sandaran pasukan Perlis. Penyokong-penyokong Singa Utara. Beliau ada lebih kurang 26 minit lagi untuk menyumbangkan sesuatu kepada pasukannya. Penolak berlaku, akhirnya Freeman dipersalahkan. Kali keempat kedua pasukan bertemu. Dua dalam pertandingan Liga, dua dalam pertandingan Dangil Piala Malaysia. Tommy merempuh masuk untuk cuba menanduk Rizal Hasan. Pada pintas oleh Dinagaran, tidak dapat dibaca oleh Saiful. Yusri berada di kawasan tengah, di kawasan midfield ketika ini. Sambil itu, saudara, kedudukan di Bandar Seri Begawan, Pahang sedang mengatasi Brunei dengan 2-1. Saya tak pasti apakah perlawanan sudah habis ataupun akan habis. Kalau kedudukan itu kekal, bermakna Pahang
semakin hampir untuk mengulangi kejayaan tahun 1995. Layak ke perlawanan akhir, melentang Selangor. Terlepas Yusri dan Badrul. Azman Adnan. Mencari Chris Kuomia. Azman kembali menerima umpanan dari Chris Kuomia. Syahril Arsyad masuk. Kelekaan yang jelas membawa padah. Syahril memecah kebuntuan. Diturunkan di saat-saat akhir untuk menggantikan Chris Kuomia yang tidak cergas. Wirat Run kecewa dengan keadaan ini, dan saya percaya puluhan ribu penyokong-penyokong Perlis begitu juga. Minit ke-21, antara Azman yang melambungkan bola, Azlan leka, dan sentuhan dari Syahril terus membawa berita duka kepada Perlis. Hanya sekadar mampu melihat saja secara agregatnya, Perlis sekarang ini ketinggalan dengan 3 gol. Coba kita tinjau bilakah kali terakhir Syahril menjadi penjaring. Kemasukan Yusri masih lagi belum dapat mengubah suasana. Alexander Freeman bergerak sendirian. Dibantu sekarang ini oleh Yusri Ceklah. Anwar Jusoh. Selangor semakin selesa. Badrul. Bola dapat diselamatkan oleh 3 pemain. Aizal Lamin, Jeff Hopkins dan Zainal Abidin Hassan. Sambil itu kita lihat pantas Badrul. Bola seakan-akan terkena tangan, tetapi pengadil meneruskan permainan, hanya memberikan sepakan penjuru saja kepada pasukan Perlis yang sudah pun diambil sebentar tadi. Sentuhan terakhir ialah dari Jeff Hopkins. Pendakwa bola terkena tangan pun keputusan pengadil sudah mutamat. Azlan merembat keras. Christopher Kashi tidak offside. Nyanyian dari penyokong-penyokong Selangor saja dapat kedengaran ketika ini. Syahril menjadi pemusnah. Sekali lagi menerima umpanan. Tinagarun cuba menarik. Dan rempuhan kasar dan agak keras sedikit yang dilakukan oleh Suhaili Karim. Terus menerima kad kuning. Lihat sekali lagi saudara bagaimana lambungan yang dilakukan oleh penyerang Selangor. Dan di seberang sana Syahril Arsyad yang terus menunggu saja umpanan dari Azman dapat menolak masuk. Tugas mudah untuk Syahril. Kali terakhir saudara menjaringkan gol untuk pasukan Selangor pada 13 Mei yang lalu, yaitu dalam pertandingan Dunhill Piala FA. Secara keseluruhan itu adalah yang ketiga, jaringan ketiga bagi Syahril sepanjang musim ini.
Badrol mencari Yusri Ceklah. Saiful Bahri. Satu cross yang dilakukan. Hadi sudah membaca. Bahaya tendangan dilakukan oleh Hadi kerana terkena kepada Badrol. Undang-undang baru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa yang hanya membenarkan penjaga gol memegang bola kurang daripada 6 saat. Abdul Rahman Ibrahim sudah mencurah segala-galanya untuk membantu Perlis melangkah sejauh ini. Sambil itu kita cuba bersama dengan Pekan Ramli di Bandar Sebegawan. Halo Pekan. Halo Zainal. Boleh ceritakan apa yang sedang berlaku di Bandar Sebegawan ketika ini? Zainal, kedudukan di Stadium Negara Hasanah Bolkiah. Pekan cakap kuat sikit, saya kurang dengar. Di kedudukan di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, satu keputusan yang mengejut berlaku di sini di mana pasukan Pahang sedang mendahului pasukan Brunei dengan kedudukan 3-1 dan saya kira walaupun permainan hanya tinggal lebih kurang ataupun 3 minit saja lagi untuk tamat, Pahang sudah pun melayakkan diri ke perlawanan akhir pada 27 hari bulan ini. Zainal. Okey Pekan, terima kasih. Kalau boleh nanti insyaAllah kita bersama lagi untuk mengetahui perkembangan selepas perlawanan. Baik Zainal. Terima kasih. Itulah Pekan Ramli. Keadaan di Bandar Seri Begawan sekarang ini juga berpihak kepada pasukan pelawat Brunei yang beria-ia untuk memastikan kekurangan 1 gol akan dapat mereka atasi. Sebaliknya ketinggalan dengan agak jauh, tugas yang berat. Anwar dijatuhkan dan ini mungkin memberikan sedikit harapan. Sisa-sisa perjuangan yang tinggal lebih kurang 18 minit lagi untuk sang Singa Utara. Ketinggalan secara agregat dengan 3 gol. Hanya Azman saja yang ditinggalkan di barisan hadapan. Anwar Yusof masih lagi belum bangun. Alexander Freeman bersiap sedia untuk membuat ledakan. 8 pemain membuat benteng dicampur dengan 2 pemain Perlis 10 kesemuanya menghadang Abdul Hadi Tahir. Bolehkah jaringan dicipta? Freeman tidak offside. Ashi cantik pergerakan yang dilakukan oleh Azlan. Pergerakan Kashi jelas terbatas. Selangor pula cuba melancarkan serangan secara counter attack untuk Chris Gomia. Lagi jaringan terus memadamkan perjuangan Perlis. Azman, rembatan oleh Azman, bergegar pintu gol. Sudut yang sukar, dapat juga beliau melepaskan rembatan. Yusri untuk Alexander Freeman. Tinagaran naik ke atas. Yusri Ceklah lambat untuk bergerak. Tinagaran sepakan penjuru kepada pasukan Perlis. Lihat sekali lagi bagaimana Irak Run melayangkan badan, tetapi bola itu memang sukar untuk diselamatkan. Zainal, clearance tak kena. Peluru dari belakang ialah Domi. Azlan. Lalu ramai pemain di tengah. Badrol.
Hadi di sekat pergerakannya. Begitulah keadaan yang berlaku ketika ini. Dalam usaha untuk memastikan gol Saguhati dapat dicari, berbagai usaha sudah dilakukan oleh Alexander Freeman sebentar tadi. Keseluruhannya Nazri dapat mengawal permainan ini dengan baik. Labrin Hasan pertahankan letak permainan. Hantaran pendek dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Wamia tidak offside di seberang sana. Bakri menunggu saja. Wamia kepada Syaril Arsyad. Pemain-pemain Perlis seakan-akan sudah hilang semangat. Syaril, permainan teruskan. Chris Wamia. Bola hampir bergolek ke dalam pintu gol, tetapi dapat diselamatkan oleh Azlan Ahmad. Dari seorang pemain penyerang terpaksa turun ke bawah untuk membantu rakan-rakan di masa pertahanan yang sudah kecewa. Kedudukan di Bandar Sibegawan secara agregat Pahang 6, Brunei 4, Brunei 3 sebenarnya. Pahang juga semakin hampir untuk melangkah. Menunggu pemenang perlawanan ini. Pada kedudukan sekarang adalah milik pasukan Selangor. Kashi, Badrul, Saiful Bahari. Disentuh keluar oleh Asmawi Bakiri. Selangor juga mempunyai rekod yang agak baik bermain di belakang luar. Harapkan tidak ada insiden buruk. Walaupun di seberang sana penonton-penonton sudah membaling objek-objek ke padang, melahirkan rasa tidak puas hati. Satu pelanggaran yang berlaku di antara Yusri dengan Asmawi Bakiri. Bukan ke belakang dari Ashraf Hanafiah untuk membolehkan Perlis mendapatkan satu lagi sepakan. Tinggal 10 menit untuk Sobri Johar. Suhairi Karim. Terlalu mudah untuk Hadi Tahir. Belum dapat pastikan siapakah pemain yang keluar sebentar tadi. Alexander Freeman sebenarnya saudara yang tidak dapat meneruskan perjuangannya bersama Perlis malam ini selepas tercedera dengan berlaga dengan Hadi Tahir tadi. Important figure dalam pasukan Perlis, Alexander Freeman, yang terpaksa menjadi penonton di luar padang.
Ya, sudah berhabis-habisan. Hawkins dapat membaca gerakan 1-2 antara Cashy dengan Badrul Hisham. Jadi malam ini kita tidak dapat lihat Black Magic. Itu adalah sentuhan dari Alexander Freeman setiap kali beliau dapat menghasilkan sesuatu. Inilah pemain yang saya maksudkan, mewakili pasukan Invincible 11 di Liberia selepas kembali mewakili pasukan Kelantan musim lalu. Somya cari Azman. Anwar. Badrul. Tumbuk keluar oleh Hadi. Jatuh semula kepada Badrul. Stephen Cashy. Bola melambung tinggi. Sobri hanya berasal dari Kuala Perlis. Ini penyokong, penonton-penonton yang berada di stadium utama negeri ini, ada yang sudah mula melangkah keluar longlai pergerakan mereka. Anwar Yusof akan diberikan kad kuning kerana menarik Christopher Komia dari belakang. Jadi 3 pemain pasukan Perlis menerima kad kuning, kad amaran. Itu satu situasi yang agak tricky. Usaha untuk menyekat kemarahan pemain lawan, menemui jalan buntu. Sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Kira-kira 40 meter dari pintu gol yang akan diambil oleh Aizal Amin. 5 minit saja lagi tinggal. Hanya menjadi pemerhati dan penonton saja musim lalu. Tapi dengan kedudukan sekarang, mereka lah yang akan lawan mereka. Saya percayalah Pahang Darul Makmur. Wicks yang menggantikan Ken Warden sudah pun memiliki Dunhill Piala FA. Mengakui saingan dalam Dunhill Piala Malaysia berbeza. Penyokong-penyokong Selangor yang diusung ke sana kemari setiap kali mereka mengiringi pasukan Selangor bertanding. Bolehkah dalam jangka masa 4 minit ini keajaiban berlaku di stadium utama negeri? Azran Ahmad, Sobri Johar melepaskan kepada Stephen Cashy. Terkena tangan Zainal Abidin. Kecewa Zainal dengan keputusan Nazri Abdullah. Tepat ke arah dada, perut dan juga tangannya yang cuba menyekat percubaan dari pemain Perlis tadi. Anwar Yusof akan mengambil sepakan ini. 3 pemain Perlis menunggu. Domi, Stephen Cashy dan juga Sobri Johar. Indra Kayangan berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir dalam kumpulan maut, dalam kumpulan B. Christopher Komia. Perlis mengetepikan cabaran Sabah. Pasukan Perak, begitu juga dengan pasukan Sarawak, juara Dunhill Liga Perdana. Mereka juga tewas di tangan pasukan Pahang, juara kumpulan B ini. Azman
Umpan dengan Tinagaran. Gerakan dari Azman. Terus mengesahkan laluan Selangor ke perlawanan akhir Downhill Piala Malaysia musim 1997. Kekecewaan Tinagaran tidak dapat dibendung. Maka tidak sia-sialah perjalanan mereka meredah 4 buah negeri dari selatan ke utara. Azman memastikan Selangor ke perlawanan akhir Downhill Piala Malaysia kali ketiga berturut-turut. Kemarau gol dapat diatasi. Sudah berakhir untuk penyerang kebangsaan ini dengan menolak mudah saja menewaskan Virat Run. Tinagaran tertipu, terpedaya dengan gerak-geri Azman Adnan. Yang menjadikan gol yang ke-6 bagi dirinya dalam pertandingan Downhill Piala Malaysia ini. Permainan akan tamat bila-bila masa saja. Sambil itu saudara, sebelum berakhirnya perlawanan ini, sebenarnya ucapan setinggi-tinggi tahniah perlu kita ucapkan kepada pasukan Perlis yang berjaya berada dalam kelompok antara pasukan utama dengan kemampuan layak ke peringkat separuh akhir. Walaupun tidak banyak peluang untuk mereka, dengan keadaan yang berlaku terutama pertukaran beberapa pemain import Abdul Rahman Ibrahim, Jamil Saad dan yang lain-lain, sebenarnya telah berjaya membimbing pasukan Perlis menjadi pasukan yang disegani, saya percaya, musim depan. Begitu juga dengan penyokong-penyokong setia mereka yang masih lagi belum mahu berganjak, hanya menunggu saja whistle terakhir. Steve Wicks dan rakan-rakan serta anak-anak buah yang lain menunggu saja whistle penamat dari Nazri. Sepakat percuma untuk pasukan Selangor. Nama Steve Wicks dijerit kerana berjaya membantu pasukan Selangor memenangi perlawanan ini dengan agregat 5-0. Maaf saya, 4-0 sebenarnya. 2-0 di Stadium Shah Alam, 2-0 di Stadium Utama Kanga Perlis. Berakhirlah cabaran pasukan Singa Utara yang tidak dapat menjinakkan mangsanya di gelanggang sendiri. Azman Adnan dan Syaril Arsyad, dua pemusnah pasukan Perlis. Azman menyumbang gol pertama dengan melakukan hantaran kepada Syaril Arsyad dan kemudiannya menjaringkan gol kedua sendiri. Anak kecil ini tidak mengerti apa-apa, tetapi yang lebih tua daripadanya pasti akan gembira. Jadi Stephen Keshi tidak dapat membantu. Segala-galanya sudah dicurahkan oleh Keshi, Alexander Freeman, dan bayangkanlah kalau ada Henry Aquah. Tetapi segala-galanya sudah berakhir. Kita tinggalkan dulu Stadium Utama Negeri ini. 92 memang turut mengadakan